Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, para pelajar, pagi ini kita akan belajar tentang cerpen Sekeping Tanah. Okey, dalam buku antologi Bintang Hati Awak. Okey, jadi sila rujuk buku aktiviti muka surat 79 hingga 81. Okey, seperti biasa awak akan tengok dahulu video, kemudian baru awak akan jawab latihan dalam buku aktiviti. Okey. Okey, sila lihat. Cerpen ini ditulis oleh A. Rahman CM. Okey. Baik, kita terus kepada sinopsis cerpen. Okey, yang ini awak boleh rujuk pada buku aktiviti awak muka surat 79 hingga 81 ya. Okey, sinopsis cerpen. Cerpen ini mengisahkan Hisham, iaitu watak utama dalam cerpen ini, yang pergi menemui abangnya bernama Harun untuk berbincang mengenai sebidang tanah pusaka. Iaitu tanah pusaka ni maksudnya peninggalan arwah ayah mereka. Maksudnya kalau dalam cerita inilah ayah mereka telah meninggal dunia, jadi meninggalkan tanah untuk mereka di bandar. Menurut Hisham, dia bercadang untuk membangunkan tanah pusaka peninggalan arwah ayahnya di bandar itu kerana kakaknya, jadi kakak Hisham ialah Halimah, juga bersetuju dengan cadangannya. Hal ini demikian kerana Halimah sudah berasa tidak selesa menetap di rumah pusaka itu dengan keluarganya kerana bimbang akan menimbulkan masalah apabila dia meninggal dunia. Okey, baik. Seterusnya, Hisham menyatakan cadangan kepada abangnya tentang hasratnya untuk menubuhkan sebuah syarikat keluarga yang boleh membangunkan tanah pusaka itu dengan membina kondo. Okey, abangnya bernama Harun tadi pelajar. Okey. Harun kemudian mempersoalkan cadangan adiknya itu atas faktor kewangan dan faktor tahap pendidikan yang dicapai oleh adiknya itu. Hisham menegaskan bahawa mereka boleh membuat pinjangan bank dan urusan pinjaman wang tersebut boleh diuruskan oleh kakaknya yang bernama Halimah tadi, yang merupakan seorang pengurus bank. Jadi Halimah ni pekerjaannya ialah seorang pengurus bank. Okay, apa yang berlaku seterusnya? Selepas Hisham gagal memujuk abangnya untuk mengekalkan tanah pusaka tersebut, jadi pada malam itu, si Hisham ini telah pergi ke rumah pusaka untuk menemui kakaknya Halimah. Hisham memberitahu tentang kedegilan abangnya yang mendesaknya supaya menjualkan tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka. Selepas perbincangan antara Hisham dengan Halimah, mereka bersepakat untuk membangunkan tanah yang terletak di bandar itu, tetapi mereka merahsiakan hal itu daripada pengetahuan abangnya Harun. Bagi melicinkan proses untuk membangunkan tanah pusaka itu, mereka telah menubuhkan sebuah syarikat atas nama Bina Jaya Sdn Bhd, dan telah melantik seorang peguam untuk membeli tanah pusaka mereka yang telah dijual itu sebelum dibangunkan semula. Jadi inilah dia punya ceritanya. Seterusnya apa yang berlaku? Sebulan kemudian, Harun, Hisham dan Halimah telah menandatangan untuk menjual tanah pusaka dengan harga RM6,625,000 kepada Bina Jaya Sdn Bhd di hadapan pegawai pentadbiran tanah dan seorang peguam. Harun gembira kerana telah menerima cek bernilai RM2,650,000. Jadi Harun ni telah duit yang 6 juta ini telah dibahagikan kepada sama rata. Harun dapat 2,650,000, manakala Hisham pun menerima jumlah yang sama. Halimah menerima 1,325,000. Jadi rumah pusaka mereka, bapa mereka itu telah didermakan kepada sebuah keluarga di Sungai Penchala. Apa yang berlaku seterusnya pelajar? Setelah 3 tahun setengah projek kondo mewah itu dibina. Jadi di atas tanah pusaka yang telah dijual itu, Hisham dan Halimah telah membina projek kondominium. Jadi setelah 3 tahun setengah, projek kondo pun telah berjaya dibina. Sebahagian besar pembeli kondo mewah pun telah mengambil kunci rumah masing-masing. Pada ketika itu, Harun tergamam apabila melihat adiknya, Hisham dan Halimah yang sebenarnya telah menguruskan projek pembinaan Kondo Jaya itu. Jadi kondominium itu diberi nama Kondo Jaya. Mereka menyerahkan kunci rumah kediaman mewah itu kepada para pembeli. Jadi Harun ini berasa ditipu kerana dia berasa dipermainkan oleh adik-adiknya.
Okey, jadi dia tak tahu sebenarnya syarikat Bina Jaya itu adalah kepunyaan Hisham dan juga Halimah. Okey, pada malam tersebut Harun telah menelefon Hisham untuk meluahkan rasa kecewa kerana ditipu dan dipermainkan oleh adik-adiknya. Hisham menjelaskan perkara yang sebenar kepada abangnya berhubung pembinaan Kondo Jaya di atas tapak tanah pusaka peninggalan arwah ayah mereka itu. Harun berasa terpukul. Terpukul maksudnya dia rasa seperti terkena kepada diri sendiri kerana dia tindakannya yang 3 tahun setengah yang lalu kerana dia tak nak tanah pusaka dimajukan tetapi dia sanggup menerima duit. Okey, jadi duitnya dah habis dah kerana anak-anaknya, okey? Kerana anak-anaknya yang bernama Musa dan juga yang bernama Saleh, okey? Selalu keluar masuk penjara. Jadi duitnya dah habis lah. Sedangkan Hisham dan juga Halimah mereka telah berjaya membina Kondo Jaya itu. Okey? Jadi Hisham menyerahkan akhir sekali apa yang berlaku dalam cerita ini, dalam cerpen ini. Hisham akhirnya menyerahkan jawatan pengurus syarikat Bina Jaya Sedia Berhad kepada Halimah kerana memandangkan kakaknya yang berpendidikan tinggi. Okay? Jadi kakaknya telah pun meletakkan jawatannya sebagai pengurus di bank. Jadi Hisham pula bercadang untuk memandu teksi sebab pekerjaan Hisham adalah seorang pemandu teksi kerana dia rasa kerjaya itu sudah sebati dengan kehidupannya. Okay? Jadi inilah sinopsis cerita serba sedikit tentang cerpen Sekeping Hati. Okey, baik. Seterusnya kita lihat tema cerita ini, mengisahkan tentang kekeluargaan pelajar di mana 3 orang adik-beradik ini, Hisham, Harun dan Halimah, mereka cuba mempertahankan harta pusaka milik keluarga mereka. Jadi dekat sini berlakunya konflik. Konflik ni maksudnya masalah, banyak berlaku ada pergaduhan, perbincangan dan sebagainya. Jadi cerpen ini lebih kepada bersifat kekeluargaan. Persoalan yang ada dalam cerpen ini ialah kebijaksanaan dalam merancang masa hadapan. Keberanian dalam mengambil risiko untuk kesejahteraan masa hadapan dan juga gejala sosial dalam kalangan anak muda di mana kat sini dalam cerita ini mengisahkan Musa dan juga Saleh iaitu anak kepada Harun yang banyak melakukan masalah yang dalam masalah seperti kes bunuh, merempit dan sebagainya. Baik, seterusnya kita lihat pada watak dan perwatakan. Watak ialah pelaku ataupun pelakon dalam cerita ini. Jadi kita ada watak utamanya semestinya Hisham lah. Watak utamanya ialah Hisham dibantu oleh watak sampingan iaitu Harun dan juga Halimah. Kemudian perwatakan merupakan dia punya sifat, dia punya tingkah laku, perangai. Itu ialah perwatakan. Jadi kalau kita lihat kat sini watak utama kita ialah Hisham, di mana Hisham ni perwatakannya merupakan anak bongsu kepada dalam 3 orang adik-beradik ni. Dia merupakan seorang pemandu teksi dan seorang yang bijak merancang masa depan. Jadi dia bijak untuk memajukan tanah pusaka itu daripada menerima duit, baik dia majukan tanah pusaka tersebut. Kemudian kita ada watak sampingan di mana Harun merupakan anak sulung iaitu abang kepada Hisham dan juga Halimah. Seorang ayah yang bertanggungjawab dan penyayang. Dia sangat sayang anaknya Saleh dan juga Musa. Jadi sanggup menghabiskan duit untuk memastikan anaknya keluar daripada penjara. Tetapi dia seorang yang sangat sensitif. Sangat terasa. Sensitif ni sangat terasa lah. Kemudian kita ada Halimah. Halimah merupakan anak kedua iaitu adik kepada Harun dan juga kakak kepada Hisham. Bekerja sebagai seorang pengurus bank, juga seorang yang berpandangan jauh, sangat teliti dalam melakukan suatu kerja. Jadi Halimah ni sayang juga pada anak-anaknya sebab tu dia berasa risau apabila dia duduk di rumah pusaka nanti kalau andainya dia meninggal dunia, anak-anaknya macam mana. Ini ialah perwatakan Halimah. Seterusnya kita lihat kepada gaya bahasa. Saya ambil gaya bahasa yang mudah saja. Iaitu gaya bahasa yang pertama ialah metafora. Metafora ini merupakan 2 patah perkataan. Biasanya 2 patah perkataan terdiri daripada satu yang boleh dilihat, boleh disentuh, iaitu konkret, dan satu lagi abstrak. Yang satu lagi patah perkataan adalah abstrak yang kita tak boleh sentuh, kita tak boleh tengok, kita tak boleh nampak, kita tak boleh rasa.
Contohnya lah mata batinnya. Okey, mata batinnya dekat sini maksudnya, okey, mata ini ialah yang konkret, yang kita boleh nampak, kita boleh sentuh. Okey, batinnya pula, okey, batinnya ini ialah benda yang kita tak tahu, kita tak nampak apa itu batin. Okey, kita tak tahu apa itu batin, jadi kita tak boleh sentuh. Ini ialah abstrak. Okay, jadi ini merupakan metafora pelajar. Jadi metafora biasanya dia ada dua patah perkataan. Satu abstrak, satu lagi konkret. Tak kisahlah sama ada abstrak berada di belakang ke konkret berada di depan ke, tak ada masalah. Cuma dia biasanya dua patah perkataan ni terdiri daripada satu objek abstrak, satu lagi ialah konkret. Okey. Okey. Kedua ialah kata ganda. Jadi ini ialah gaya bahasa yang sangat mudah. Awak tahu kata ganda dia ada tanda sempang dekat sini. Okey. Contohnya, Harun terkinja-kinja di celah-celah orang ramai menuju ke kaunter. Okey, dekat sini ialah terkinja-kinja merupakan kata ganda. Kemudian celah-celah pun merupakan kata ganda. Okey, sebab ada sempang dekat sini kan. Okey, dan seterusnya gaya bahasa yang ketiga adalah sinkop. Sinkop ni ialah singkat. Okey, sinkop ni ialah singkat. Okey, singkat. Okey, singkat maksudnya contoh dekat sini, takkan kamu tak nak. Tak ni daripada perkataan tidak, nak ni daripada perkataan hendak. Jadi dia singkatkan menjadi perkataan tak nak. Ambil tahu langsung tentang syarikat ni nanti. Syarikat ni daripada perkataan apa? Perkataan ini. Okey, jadi dia singkatkan jadi ini sahaja. Okay, jadi ini ialah gaya bahasa sinkop. Ini ialah gaya bahasa yang mudah lah yang cikgu keluarkan. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat nilai dan pengajaran. Okey, dekat sini cikgu bagi 4 nilai bersama pengajarannya. Okey, contoh kalau kita tengok pengajaran kat sini, kita haruslah berani menyuarakan pandangan kepada orang lain dengan berhemah. Okey, berani dekat sini. Ini dia punya kata kunci. Jadi nilainya ialah keberanian. Cikgu tambah perkataan ke dan juga an dekat sini. Okey, jadi keberanian dia punya nilai. Okey, pengajaran yang kedua. Okey, lupa cikgu ingatkan. Bila kita nak tulis pengajaran, kita mesti kena tulis dua kata kunci ini. Kita haruslah. Kita hendaklah. Okey. Kita perlulah. Kita harus, kita janganlah. Itu ialah pengajaran. Jadi bila nak tulis pengajaran, mesti ada kata kunci ini pelajar. Okey. Okey, seterusnya kita hendaklah saling bekerjasama. Jadi kata kunci kat sini bekerjasama dalam melakukan sesuatu perkara. Jadi dia punya nilai ialah kerjasama. Okey. Seterusnya, kita perlulah tabah dalam mengharungi setiap cabaran yang mendatang. Okey, kat sini sepatutnya dia jarak, minta maaf. Okey. Jadi kata kunci tabah. Bila kita nak tulis dia punya nilai, kita kena tambah ke dan an. Jadi akan jadi ketabahan. Kerjasama ni kita tak perlu letak ke dengan an. Tak akan jadi kekerjasamaan, salah. Okey. Bekerjasama dia punya dalam ayat. Bila kita jadikan nilai, dia jadi nilai kerjasama. Okey, seterusnya kita perlulah yakin. Ini kata kunci dia, yakin dengan kemampuan diri sendiri. Jadi kalau kita rasa kita boleh, kita terus buat. Jadi kita kena yakin bahawa kita boleh buat. Okey, jadi nilai di sini ialah keyakinan. Jadi cikgu tambah ke dan an di sini. Okey, jadi cikgu hanya bagi 4 nilai bersama dengan 4 pengajaran. Jadi bila nak tulis pengajaran, dua kata kunci ni wajib tulis. Kalau awak tak tulis, itu bukan pengajaran. Itu dah boleh jadi persoalan. Okey, baik. Seterusnya. Okey, sila buat latihan selepas awak dah tengok video yang cikgu berikan. Pastikan awak buat latihan dalam buku aktiviti awak muka surat 81. Okey, awak baca, petikkan cerpen di atas. Kemudian barulah jawab 5 soalan objektif. Okey, bulatkan. Okey, jadi tolong jawab latihan dalam muka surat 81 selepas awak dah selesai lihat saya punya video. Okey, baik. Seterusnya, okey, jadi itu sahaja. Jangan lupa jawab latihan dalam buku aktiviti dan kita akan buat perbincangan jawapan nanti semasa kelas tutorial. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa nanti. Terima kasih semua. Bye.